warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, OBT, hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini Allah masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama hadir solat maghrib berjemaah. Khususnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita duduk lepas maghrib mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menjadi amal saleh yang boleh kita tunjuk ke depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Allah Nabi sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi an sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang memilih satu jalan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mudahkan dia satu jalan untuk masuk syurga Allah. Jadi tuan-tuan, syurga Allah ni dia ada 8 pintu. Jadi nak masuk syurga Allah ni banyak sebab boleh masuk. Banyak cara, banyak kaedah. Orang kaya, cara orang kaya. Orang miskin, cara orang miskin. Orang surau, cara orang surau, kan. Semua tu, setiap orang tu dia boleh masuk syurga Allah dengan cara yang berbeza. Dan Allah berikan kekuatan yang berbeza, kan. Kebolehan yang berbeza. Orang kaki sedekah, dia masuk syurga Allah dengan sebab dia banyak sedekah nanti. Mungkin dia semayang kurang, tapi dia sedekah kuat. Tuan-tuan yang rajin, masjid surau, kaki kuliah, kan. Duduk, datang nuntut ilmu. Kita baca hadis tadi lah. Siapa yang memilih satu jalan, man salaka tariqan yabtaghi fil ilm. Siapa yang pergi tuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mudahkan dia satu jalan untuk masuk syurga Allah. Jadi kita doalah, moga kita sama-sama nanti dapat masuk syurga Allah tu. Salah satu sebab dia kita datang kuliah-kuliah pengajian ni. Jadi masuk syurga Allah tu banyak peluang. Orang miskin, orang kaya, orang surau, pekerja, tukang sapu sampah, semua ada cara masing-masing untuk masuk syurga Allah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan sambung pengajian kita untuk kuliah qiraat. Saya menggunakan kitab Mabahis fi Ilmil Qiraat. Dan malam ni kita masih berada surah Alam Nashrah. Okey, sebelum tu kita perangat sikit tentang qiraat ni. Kita ingat balik nama imam-imam qiraat. So imam qiraat tu dia ada 10 orang imam. 10 imam, imam qiraat. Satu nama dia Imam Nafi'. Nafi' ni bacaan orang Madinah. Dia ada 2 orang perawi. Dia ada nama dia Qalun dan juga Warsh. Ni bacaan orang Madinah. Ni imam qiraat yang pertama, Nafi', Imam Nafi' Al-Madani. Yang kedua, Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni imam orang Mekah. Ibnu Kathir Al-Makki. Ni bukan yang buat tafsir Ibnu Kathir tu, lain. Dia banyak Ibnu Kathir ni. Ni Ibnu Kathir imam qiraat, Imam Ibnu Kathir Al-Makki. Bacaan orang Mekah. Ada 2 orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Qumbul. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Abu Amru Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. Itu bacaan orang Basrah. Yang keempat, Imam Ibnu Amir Asyami. Ibnu Amir Asyami. Bacaan orang Syam. Dia ada 2 orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Okey. Kemudian yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim. Imam Asim ni imam qiraat kita lah, yang biasa kita baca. Ini bacaan orang Kufah. Jadi Quran yang kita baca ni berdasarkan bacaan qiraat orang Kufah. 2 orang perawi dia Syu'bah dan juga Hafs. So yang biasa kita baca ni Hafs lah ni. Okey, 5. Kemudian yang keenam,
Imam qiraat nama dia Hamzah. Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Hamzah ni bacaan orang Kufah. Ada dua orang perawi dia, Khalaf dan juga Khalad. Bacaan orang Kufah. Kemudian imam qiraat yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Al-Kisai ini juga bacaan orang Kufah. Dua orang perawi dia ialah Abul Haris dan juga Ad-Duri. Duri Al-Kisai. So Duri ni ada dua, dekat nombor 7 satu, dekat nombor 3 satu. Satu Duri Abu Amru Al-Basri, yang kedua Duri Al-Kisai. Itu yang 7 orang imam. Kemudian yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Madani. Bacaan orang Madinah. Ada dua orang perawi dia, Ibnu Wardan dengan Ibnu Jammas. Okey, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Ada dua orang perawi dia, Ruwais dan juga Rawh. Ni Maghrib tadi saya baca ni lah. Maghrib tadi saya baca yang ni, Ruwais. Dia ada ujung dia nah tu. Okey. Ya, Imam ke-9 ni bacaan orang-orang Basri, Ya'qub Al-Basri. Kemudian yang terakhir ialah Imam qiraat yang ke-10 ialah Imam Khalaf Al-Ashir. Khalaf Al-Ashir, imam yang ke-10. Dia ada dua orang perawi dia ialah Idris dan juga Ishaq. So kalau tengok nombor 10 ni ada K Khalaf. Khalaf ni dia orang yang sama dengan perawi Hamzah. Dekat nombor 6 ni dia jadi perawi, meriwayatkan macam Hamzah. Manakala yang ke-10 ni dia menjadi imam. Inilah 10 orang imam apabila kita belajar ilmu qiraat. Kalau orang kata qiraat 7 tu dia berhenti dekat nombor 7 je lah. 7 orang. Kalau besar lagi ada 10 orang imam. Sama ada dia melalui tarik Syatibi ataupun tarik Ghaibah, 10 orang imam. Kalau yang 3 ni aja disebut tarik biasanya Durrah Al-Mudiyah. Okey, kita ingat. Okey, kita masuk. Kita masih berada pada surah Alam Nashrah ni. Okey, kita baca yang biasa dulu. Saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, alhamdulillah. Ini surah kita biasa sebut surah Alam Nashrah, surah Syarhi. Kalau Arab kata syarh kan. Kita orang Melayu sebut Alam Nashrah, dan ada juga ulama-ulama menamakan dia sebagai surah Alam Nashrah. Biasa ni surah ni kita ajar anak-anak untuk nak masuk perisa lah, belajar, nak terangkan hati. Okey, kita ambil wajah-wajah qiraat surah Alam Nashrah ni. So huraian bacaan qiraat 10 surah Alam Nashrah ni. Dia ada hukum dia apa kat sini. Ayat 2 dan ayat 4. Ayat 2 dan ayat 4 tu ada wizrak ni. Wizrak huruf ra ni.
Hujan tau. Okey. Kalau warsh, ada kata yang pertama, ayat 2, ayat 4. Wizrok ni ada dua. Pada wizrok satu dan kedua zikrok, dua tempat. Huruf ra ni bagi warsh dia baca dengan tarkik ra. Huruf ra ni dia baca dengan nipis. Kalau kita baca biasa wizrok, ra tu tebal. Dia baca dengan wizrak, rak, nipis. Zikrak, kalau kita rock kan dia rak. Okey, warsh dia baca. Berlaku apabila terdapat huruf mati yang menjadi pemisah di antara baris kasrah lazimah dengan ra. Tetapi sekiranya huruf yang mati semua itu ialah qaf ta sad, maka ra ditafkhimkan seperti qiraat lain. Itu tak apalah. Maksudnya kita nak tengok huruf ra bagi atas sebelum dia mati. Itu yang pertama. Kemudian selain daripada warsh, yang baca nipis ra ni dia melibatkan warsh saja. Dia lain, riwayat lain tak ada. Dia hanya ada pada riwayat warsh, pada Imam Nafi'. Okey. Kemudian yang kedua pada mad munfasil. Sebut mad jaiz munfasil lah, kita boleh sebut mad jaiz munfasil. Ayat ketiga, allazi anqadha, kan? Allazi tu dia bertemu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. So mad munfasil lah. So dekat sini mad munfasil ni dia ada kategori-kategori dia. Dia ada 4 kategori. Ada yang baca dengan 2 harakat saja. Disebut sebagai qas, 2 harakat. Dia tak baca panjang 2 harakat. Siapa dia? Ada 3 orang imam. Imam Ibn Kathir, Imam Abu Ja'far dan juga Imam Ya'qub. Ni geng-geng memang baca pendek aja. Kemudian satu lagi As-Susi. As-Susi ni dia rawi periwayat kepada Imam Abu Amr Al-Basri. So 4 orang ni, 3 imam, 1 perawi. Maksudnya sini ada 1 imam, ada 2 rawi. Sekarang ni 3 imam, 3 dah 2 dah ada 6. Sini ada 2 orang, sini ada seorang, sini ada 2 orang, sini ada 2 orang. Saya 2, 4, 6, 7. So 7 orang ni semua memang baca pendek 2 harakat. Dia orang takkan baca panjang. Ni ilmu qiraatnya lah. Kat itu. Dan dalam ni tak ada bacaan kita, bacaan hafs. Hafs kan? Hafs kita memang tak ada. Maksud bacaan kalau tuan-tuan ngaji, allazi kena baca 4 harakat. Ini tarik apa? Tarik Syatibi lah. Syatibi. Biasa kita baca lah Syatibi. Kalau tuan-tuan baca tarik Taibah, baru dia ada wajah 2 harakat. Itu yang pertama tadi, jenis baca 2 harakat. Kemudian ada yang jenis baca 2 wajah, iaitu 2 harakat dan juga 4 harakat. Yang nombor 2. Siapa dia dekat situ? Yang baca ialah Qalun, yang pertama, perawi kepada Imam Nafi' dan juga Ad-Duri. Duri Al-Kisai. Duri Abu Am. Dia baca dengan, tak boleh dengan 2 harakat, disebut sebagai qas ataupun disebut sebagai tawassut dengan 4 harakat. Jenis ada 2 harakat, jenis ada 2, baca 2 dengan 4 harakat. Kemudian yang ketiga, ini bacaan Warsh dan juga Hamzah. Nombor 3, Warsh dan juga Hamzah. Ini 2 orang, nama Warsh dan Hamzah ni mimpi dengan ashabu isba'. Jenis baca panjang, dia tak pernah baca pendek. Ada hukum mat panjang, dia membaca panjang. Dia memanjangkan mat mufassir dengan kadar 6 harakat. Disebut sebagai isba', nombor 3. Kan? Kemudian nombor 4, ni lain-lain. Ini bacaan yang standard, 4 harakat. Siapa dia? Selain daripada qiraat dan riwayat ni di atas, dia membacakan dengan 4 harakat. Ini bacaan kita lah, termasuk dalam ni. Asim, Imam Asim, Syu'bah dan juga Hafs baca 4 harakat. Kemudian Ibnu Amir, kemudian Kisai, itu yang dan beberapa orang imam lagi. Okey, maksudnya ada jenis baca 2 harakat, 2 dan 4, ada baca 6 dan ada baca 4 sahaja. Kemudian apa beza dia lagi? Ayat 5-6. Perkataan al-usri yusra. Di sini ada farash huruf kat sini. Perkataan khusus. Abu Ja'far ni imam yang keberapa? Imam yang ke-8. Dia baca dengan usuri yusura. Kita baca
usri yusra. Tapi dia baca dengan usuri yusura. Ayat yang kelima. Juga begitu juga ayat yang keenam. Usuri yusura. Kan? Okey. Selain daripada Ja'far ni, Imam Ja'far, dia baca dengan usri yusra. Okey. Kemudian dia ada ayat 5 dengan 6 tu, tengah dia tu bagi warsh yusra inna tu. Dia boleh baca dengan bacaan naqal dekat situ. Yusra, yusranin, yusra. Okey. Okey. Kemudian ada yang kedua kat sini ada saktah hamzah pada sakin mafsul. Boleh baca dengan, dia boleh baca dengan naqal dengan saktah. Ini tak adalah, kita tak ambil wajah ini. Okey, kita terus kepada bacaan. So kita ambil bacaan yang pertama, iaitu qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan juga Hafs. Ini bacaan kita yang biasa. Jadi bila dikata qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan juga Hafs, maksudnya bukan dia je baca begitu, ada ramai lagi yang lain ikut sama. Siapa dia? Qalun. Ni wajah yang baca dengan 4 harakat lah, mat munfasil tadi. Qalun. Kemudian Abu Amru dengan riwayat Duri, Tawassut juga. Kemudian ada Ibnu Amir Al-Kisai dan juga Khalaf Ashir. Ni jenis baca dia 4 harakat pada Al-Lazi. Al-Lazi dibaca dengan 4 harakat kat sini. Dia baca dengan wajah 4 harakat. Yang lain tu dia baca biasa. Maksudnya bacaan Hafs kita yang biasa. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut pada belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, itu yang pertama. Bacaan siapa? Bacaan qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan juga Hafs. Yang ikut sekali dengan dia ramai. Abu Amru, Nafi', dan Qalun, Ibnu Amir, Kisai dan yang Khalaf Ashir. Okey. Itu last bulan 12 kita baca. Okey, kita ambil ini qiraat Nafi', riwayat Qalun, qiraat Nafi', riwayat Qalun. Qiraat yang sama dengan Nafi' riwayat Qalun ni, sebab dia baca apa? Dia baca dengan dua harakat. Beza dia. Dengan 2 harakat. Siapa dia? Qalun yang sama dengan dia. Satu tadi Qalun. Saya kata tadi ada 7 orang. Qalun. Kemudian qiraat Abu Amru Al-Basri, riwayat Ad-Duri. Sini, Duri. 1. Duri dan juga Susi. Sini lagi. Ibnu Kasir. Sini lagi Imam Ibnu Kasir dan juga Yaqub. Sini 2 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. So ada 7 orang yang membaca dengan dua harakat. Pada apa? Pada mat munfasil. Alladhi, sini dia baca dengan 2 harakat saja. Yang lain sama, tak ada beza. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, tadi dia baca dengan 4 harkat. Ini yang baca dengan dua harkat. Mad jaiz munfasil. Okey, dia kata. Okey, kita ambil seterusnya yang ketiga, qiraat Nafi'. Qiraat Nafi' ni bacaan orang apa? Orang Madinah. Riwayat Warsh. Warsh ni perawi dia yang kedua. Jadi tadi Warsh ni jenis baca panjang. Warsh ni jenis baca 6 harkat. Tengok dia note dekat sini apa ada beza dia. Dia baca tarkik ra dan isbaq pada mad munfasil. Jika wasal aimat dia baca dengan naqal. Okey. Apa beza dia bacaan Warsh ni tadi? Bagi surah ni tengok. Pertama dekat sini tadi. Wizrak ni dia baca dengan nifis. Wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Rak. Dinipis. Lepas itu allazi, sini dia baca dengan 6 harkat. Allazi anqadha dhahrak. Okey. Kemudian perkataan zikrak yang megah ni. Ini juga dia baca dengan nifis. Kalau kita baca biasa zikrak, dia baca dengan zikrak. Okey. Kemudian yang ni kalau kita baca wasallah. Fa innamal usri yusra. Ni kita baca waqaf aja. Dia tak ada khilaf lah kat situ bacaan biasa. So ada berapa tempat? 1, 2, 3. 3 tempat. Sini baca 6, sini wizrak. Yang lain tu bacaan dia sama. Tak ada beza. Okey. Kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey ya. So ini level yang ketiga, bacaan riwayat Warsh daripada qiraat Nafi'. Beza dia apa? Dia ada nifis pada ra tu. Kemudian mad jaiz munfasil dibaca dengan 6 harakat. Okey. Kemudian kita seterusnya kita pergi qiraat Hamzah pula. Hamzah ni jenis baca 6 harakat juga. Jadi bila kata qiraat Hamzah, 2 orang lah perawi dia.
Khalaf dan juga Khalad. Ini perawi kepada Imam Hamzah. Kan? Satu untuk guru, dua orang tu apa? Perawi, periwayat dia. So dia baca dengan beza dia apa? Dekat sini dia baca dengan 6 harakat. Yang lain tak ada apa. Lain semua sama. Kat sini kita waqaf lah, macam biasa. Okey. Ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey. Untuk bahagian tajwid kita kena berhati-hati lah. Surah ni dia ada huruf dhal. Sini kan alladhi. Huruf dhal ni pastikan lidah kita berada di antara dua. Bila kawan tengok pada depan tu boleh nampak antara dua gigi. Alladhi. Boleh nampak pada depan. Alladhi. Kan. Zikra dhal. Dhal. Dia lembut sikit. Dha. Okay. Fa'idha dha. Kan. Okay, itu kita lembutkan. Okey, kita terus. Habis, ni yang keempat, qiraat Hamzah. Kemudian kita ambil, seterusnya ialah qiraat Abu Ja'far. Abu Ja'far ni imam ke berapa? Dia adalah imam yang ke-8. Dia ada dua orang perawi dia, Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan. So, imam yang ke-8, Abu Ja'far. So Abu Ja'far ni beza dia dekat mana? Alladhi ni dia baca dua harkat. Ni jenis geng baca pendek kan? Geng baca pendek dia baca dua harkat. Cuma dia ada beza dia dekat ada faras syuruf tadi. Fa inna ma'al usuri yusra. Fa inna ma'al usuri yusra. Cuba saya baca tuan-tuan ikut kat belakangnya. Fa inna ma'al usri yusra. Sekali lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Yang depan ni sama juga. Inna ma'al usri yusra. Okey, kita cuba ambil sini sampai sini dulu ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu yang rare sikit lah. Ada beza dia. Ini bacaan siapa? Imam Abu Ja'far tadi. Abu Ja'far. Imam qiraat yang ke-8. Jadi maksudnya Abu Ja'far dia baca macam tu.
Ibnu Jammas pun baca macam tu, Ibnu Wardan pun baca macam tu. Dua orang perawi dia. Tengok nota dia kat sini, tengok dia kata qasmun fasil dan membariskan sin dengan baris hadapan pada kalimah usuriyu surah. Itu je. Okey. Okey, kita ambil pada mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Okay, Alhamdulillah. Maksud sini lah. Surah Al-Nashrah ni nampak rare dia kat sini. Yang lain tu pada mat munfasil je lah. Ada zikrak, zikrak, wizrak. Alladhi tu 2 harakat ada, 4 harakat ada, 6 harakat ada. Cuma Abu Ja'far ni dia rare sikit. Kemudian tuan-tuan berhati-hati. Huruf ra sebelum dia bagi atas. Dia kena baca tebal. Ini tajwid biasa. Far, tebal. Jangan far. Dia kena tebal. Far, ghab. Ghab ni, ni mati ni. Tapi dia tak letak tanda. Sepatutnya ni, kalau tanda mati ni, kita kena qalqal lah kan. Far, ghab. Macam fansab. Kalau ini nun dengan sad, dah ikhfa kat situ. Dia dengung 2 harakat. Fansab. Lepas tu, far, tebal. Far, ghab. Dia mesti melantun. Dia tak ada tanda pada ba ni sebab dia bersabdu terus pada bismillah. Saya dah sebutkan pada yang lalu. Okey, kita ambil surah ni sekali lagi sebab ni dia rare sikit. Saya baca, kita baca sama-sama. Baca sekali dengan saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Okey, alhamdulillah. Okey, habis tu surah Al-Nashrah. Kita ambil sikit berkenalan dengan surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin. Surah At-Tin ni dia ada beberapa tempat khilaf. Khilaf yang dibincangkan. Banyak panjang dia punya bentuk khilaf begitu. Okey. Dia adalah 8 ayat. Okey, kita baca yang biasa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Okay. Bagi bacaan kita hafs, sini kita akan bacaan biasa. Sini, fi ni mat munfasil. Kita baca dengan empat harakat. Panjang sikit ni. Dia kena ambil, tarik nafas. Kita buat sekali lagi ya. Okay. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Okay. Dia biasanya habis ayat 8 ni, dia ada ayat-ayat Al-Quran ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita boleh jawab. Alaihissallahu biahkamil hakimin tu biasanya dia akan jawab dengan bala wa ana zalika minasyahidin. Tadi ada dan riwayat menyebutkan sedemikian. Tapi janganlah baca kuat. Maksudnya kalau tuan baca, kalau imam baca atau kita baca habis, kita baca alaihissallahu biahkamil hakimin, slow je lah. Dia bala wa ana zalika minasyahidin. Alaihissallah maksud dia, bukankah, tidakkah Allah itu biahkamil hakimin, memberikan hukum dengan sebaik-baik penghukuman. Maka kita jawab bala, benar ya Allah. Wa ana dzalika minasyahidin, dan aku menyaksikan perkara tersebut sebagai saksi. Ni biasanya ayat 8 tu ada sunnah itu yang dibuat ya. Okey, kita tengok ada berapa khilaf dalam surah At-Tin ini. Ada banyak khilaf pada ni ya. Ada beberapa khilaf. Kita tengok sikit berkenalan dengan tempat-tempat khilaf dia. Surah At-Tin. Huraian bacaan qiraat 10 surah At-Tin. Jadi kita baca ni hanya mulai tarik Syatibi je lah. Ini tarik Syatibi. Kita tak ambil lagi tarik Jazari. Ini kita ambil tarik Syatibi. Surah At-Tin. Yang pertama dia kata pada ayat 3 dan ayat 4. Al-Amin dengan Al-Insan. Perkataan Al-Amin dengan Al-Insan. Boleh dibaca naqal. Naqal pada alif lam tu. Dibaca dengan naqal. Dengan naqal maksudnya dia memindahkan baris tu. Baris hamzah beri atas ni dipindahkan kepada lam. Okey. Al-insan, insan di hamzah ni dibaris pada lam. Linsan. Okey. Warsh, bagi riwayat Warsh yang pertama, riwayat Warsh dia membaca dengan naqal. Naqal ni dia pindahkan baris tu. Sama ada baca wasal ke, dia baca waqaf ke pada kalimah tersebut.
baladil amin. Al-baladil sepatutnya baladil amin. Macam ni. Tapi dia akan bunyi dia baladil amin. Baladil amin. So apa nama bacaan dia ni? Nama dia naqal. Dia pindahkan. Amin tu jadi lamin. Serupa juga. Khalaqal insan. Khalaqnal insan jadi khalaqnal insan. Khalaqnal insan. Insan tu je tukar kepada lam. Baris dia. Khalaqnal insan. Dia berubah tu. Apa nama dia? Bacaan naqal nama dia. Sama ada kita baca waqaf ke ataupun kita baca wasal ke, maka pada tempat ini dia baca dengan naqal. Okey. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bacaan bagi khalaf. Khalaf ni perawi kepada Imam Hamzah. Perawi kepada Imam Hamzah. Jadi perawi kepada Imam Hamzah ni membaca dengan saktah jika wasal dengan kalimah selepasnya. Dia baca dengan wajah saktah. Saktah ni berhenti ya. Berhenti saktah latifah 2 second. Okey. Sekiranya waqaf pada kalimah tersebut harus dibaca dengan 2 wajah, iaitu saktah dan juga naqal. Okey. Yang pertama tadi dia kata bagi khalaf, perawi kepada Imam Hamzah ni dia baca dengan saktah jika wasal dengan kalimah tersebut. Itu yang pertama. Saktah jika baca wasal. Dia kata. Sekiranya dia waqaf, dia ambil wajah waqaf. Maksudnya dia nak berhenti. Nak berhenti. Al-baladil amin tu. Baladil amin maksudnya dia berhenti pada perkataan yang ni. Okey, dia berhenti pada perkataan al-insan. Kan? Okey, al-insan tu dia boleh sambung lagi fi ahsani taqwim. Tapi dia nak berhenti pada perkataan al-insan itu. Sekiranya waqaf pada kalimah tersebut. Kalimah apa? Kalimah al-amin ataupun kalimah al-insan. Berhenti. Macam ni baladil amin tu memang waqaf. Tapi al-insan mana ada waqaf lepas tu. Tapi kalau anda kata dia nak berhenti kat situ. Dia kata sekiranya waqaf pada kalimah tersebut. 2 kalimah itu harus dibaca dengan dua wajah. Dia boleh baca dengan saktah dan juga naqal. Kalau dia baca saktah, dia baca al-baladil amin. Saktah. Khalaqnal insan. Kalau naqal, al-baladil amin. Khalaqnal insan. Itu baca naqal. Bacaan naqal ini seperti mana riwayat Warsh sebelum ni. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah riwayat Khalad. Khalad ni ialah perawi yang kedua kepada Imam Hamzah. Dia kata jika dibaca wasal, baca wasal dengan kalimah selepasnya harus dibaca dua wajah, iaitu saktah dan juga tahqiq. Ni. Saktah ataupun tahqiq. Tahqiq tu tanpa saktah. Sebab dia ada 2 orang perawi. Maksudnya antara khalaf dan dia khalad dia ada beza sikit. Kalau khalad ini kalau baca wasal, dia baca dengan satu yang pertama saktah ataupun baca tahqiq. Saktah ataupun baca tahqiq jika dia baca wasal. Okay, boleh 2 lah. Saktah dan tahqiq. Al-baladil amin. Khalaqnal insan. Kan? Tapi kalau baca wasal terus, dia baca biasa. Al-baladil amin. Khalaqnal insan. Itu Okey. Kemudian disebut sini, sekiranya waqaf pada kalimah tersebut, harus dibaca 2 wajah seperti khalaf Hamzah, iaitu saktah dan juga naqal. Ni kalau dia waqaf. Okey, habis. Selain daripada riwayat di atas, membaca pada tempat berkenaan dengan tahqiq. Tahqiq ni dia istilah. Tahqiq ni baca biasa. Memberikan hak huruf dia. Al-baladil amin. Okey. Khalaqnal insan. Itu istilah dia tahqiq. Maksudnya pada perkataan 2 kalimah ni, ada istilah dia tahqiq, baca biasa kita. Saktah, berhenti, ataupun naqal. Dia pindahkan baris. Okey.
Nanti kita tengok pada kuliah yang akan datang. Kita berhenti kat situ dulu. Moga-moga kita dapat kefahaman sedikit tentang ilmu qiraat ini. So kita tahulah ada kalimah naqal, istilah dia, ada saktah, ada tahqiq. Itu kalau istilah-istilah yang digunakan dalam kita membaca Quran ni dengan wajah-wajah qiraat ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la mayattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله